beli. Sekarang saya nak tanya pula, bagaimana dengan peranan peguam bank? Adakah tugas peguam bank ni mewakili bank saja? Dan apakah tugas yang sering dilakukan oleh peguam bank? Boleh Puan Afifah jelaskan? Bila saya kata peguam bank, saya masukkan di sini adalah peguam bagi pihak pembeli. Peguam bank bagi pihak pembeli. Kerana secara asasnya, pembeli dia akan membuat pembiayaan pinjaman perumahan tu daripada bank pilihan mereka untuk membiayai pembelian hartanah ini. Yelah, tak semua yang membeli hartanah ni mampulah untuk membeli rumah secara cash kan. Jadi mestilah ada yang akan membuat pembiayaan. Dan selalunya orang akan membuat pinjaman daripada bank mereka tu untuk membolehkan pembelian rumah tu untuk membolehkan dia membelilah rumah yang diidamkan tu. Dan sebelum bakal pembeli rumah melantik peguam untuk menguruskan jual beli hartanah, terlebih dahulu mereka akan berjumpa dengan wakil bank pilihan mereka untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang skim pinjaman perumahan yang bank itu tawarkan. Jadi setelah dah berpuas hati dengan skim pinjaman pilihan, pembeli boleh mula memohon pinjaman daripada bank tersebut dengan mengisi borang-borang yang diperlukan dan menyediakan dokumen yang diminta. Jadi jika semua borang tu dah lengkap dengan betul dan dokumen semua sudah cukup, ia akan mengambil masa beberapa minggu lah untuk permohonan itu diluluskan. Jadi bagaimana nak tahu bila permohonan bank diluluskan? Semestinya setelah puan-puan dan tuan-tuan menerima surat tawaran bank ataupun kita panggil offer letter daripada bank tersebut. Jadi jika anda lakukan semua ini menggunakan ejen hartanah, jadi ejen akan memaklumkanlah bahawa surat tawaran tu sudah diterima dan anda hanya tinggal untuk tanda tangan sahaja surat itu. Sebelum tanda tangan sudah tentulah perlu baca dahulu surat tu, dah pastikan semua info dalam tu adalah betul. Sebelum ni lah kita setuju nak sign lah. Bila dah sign tu maksudnya dah setuju. Jadi rakan panel saya sebelum ni pun ada menekankan lah tentang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan fahami segala isi kandungan dalam surat tawaran bank. Jika anda terlepas live itu, bolehlah macam biasa pergilah tengok dekat FB page kita ataupun dekat YouTube. Memang adalah semua berkenaan yang tajuk-tajuk yang berkenaan lah. Jadi setelah kita dah sign surat tawaran bank, barulah peguam hartanah akan mula menyediakan perjanjian jual beli rumah. Tapi tadi jadi bagi pihak peguam bank, apa yang perlu dilakukan pertama sekali adalah memastikan sudah terima surat tawaran daripada pihak bank berserta dengan surat lantikan menjadi peguam bagi pihak bank. Jadi surat tawaran bank tu perlulah dimatikan stamp, yang mana sekarang hanya menggunakan sistem LHTN lah. Make sure biasanya kita perlu matikan stamp dalam masa 1 bulan daripada tarikh surat tawaran. Kalau lambat nanti ada penalti. Itu tanggungjawab peguam bank lah untuk memastikan dia dah mematikan stamp sebelum tarikh itu luput. Tetapi untuk yang mematikan stamp surat tawaran ni tidak terpakai untuk mereka yang membuat pembiayaan daripada LPPSA ya. Kemudian setelah dah matikan stamp, peguam bank dia biasanya akan minta salinan perjanjian jual beli daripada peguam SPA. Yang ini untuk membuat dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan tu pula. Jadi kenapa dia minta salinan perjanjian jual beli tu? Mestilah untuk nak pastikan segala butiran di dalam dokumen pembiayaan adalah betul dan selari dengan maklumat di dalam perjanjian jual beli. Kira dia nak maklumat dalam SPA tu samalah dengan maklumat dalam loan agreement tu. Jadi kemudian bila dah siap draft dokumen pembiayaan ataupun kita panggil loan agreement lah, peguam bank ni akan panggil pembeli ataupun klien untuk tanda tangan semua dokumen-dokumen yang disediakan dan selepas itu akan dihantar kepada pihak bank untuk tujuan semakan dan dapatkan tanda tangan pegawai bank pula. Jadi selain itu, apa lagi fungsi dan peranan peguam bank ni? Peguam bank juga perlu menghantar permohonan kebenaran gadaian bagi hartanah yang ada sekatan kepentingan. Tadi kita dah sentuh tentang kebenaran pindah milik yang mana perlu dilakukan oleh peguam penjual kan. Yang ini untuk kebenaran gadaian pula, yang mana tugas peguam bank untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Cuma kebiasaannya peguam bank ni dia akan bekerjasama dan meminta untuk peguam penjual buatkan sekali permohonan gadaian tersebut. Ini bertujuan untuk menjimatkan masa sebab ialah dah sekali jalan kan. Seterusnya peguam bank akan teruskan dengan proses hantar dokumen tebusan hutang penjual
sekiranya penjual tu masih ada hutang, hantar dokumen tebusan tu kepada bank pembiayaan pembeli. Okay, sebagai contoh, penjual dulu beli rumah guna Maybank. Jadi lepas tu pembeli ni pula guna dia beli rumah, dia pinjam loan dengan CIMB Bank. Jadi peguam CIMB ni akan siapkan dokumen dan akan serahkan kepada pihak CIMB Bank untuk mengeluarkan sebahagian pembiayaan pembeli bayar baki hutang penjual yang masih ada. Untuk peguam untuk bank CIMB tu lah bayar baki hutang penjual tu daripada Maybank tu. Tetapi peguam bank mestilah kena tahu dulu kan berapa baki hutang penjual yang masih ada ni. Bagaimana pihak bank nak dapatkan dokumen ni? Peguam bank ni dia akan memohonlah daripada peguam penjual. Tadi kan saya sudah terangkan masa awal-awal tugas peguam penjual untuk mendapatkan penyata baki hutang ataupun redemption statement yang kita panggil tu. Jadi bila peguam penjual dah dapat dokumen tu, kenalah bagi dekat peguam bank pembeli ni untuk proses tebusan ni. Okey, tu pentingnya penyata baki hutang ni adalah untuk memastikan berapa berapa jumlah yang penjual berhutang lagi dengan bank, berapa baki hutang pula senang kata. Dan ini akan menentukanlah berapa banyak wang yang diperlukan untuk bank pembeli melunaskan hutang-hutang tersebut. Okey, dan pentingnya tuan-tuan dan puan-puan untuk melunaskan hutang ni. Kalau tidak, bank penjual tidak akan lepaskan segala original dokumen dan juga geran tanah tu kepada kepada klien lah, dan proses pendaftaran hak milik juga tidak dapat dilakukan. Okey. Kemudian setelah hutang penjual dah dilunaskan oleh bank pembeli ni akan mula untuk membayar angsuran pembiayaan. Tertakluklah kepada apa yang telah dinyatakan dalam letter offer sebelum ni lah. Jadi sebelum saya terlupa, peguam bank pembeli juga akan melakukan proses untuk mendaftarkan caveat ke atas hartanah tersebut. Saya baru saja membincangkanlah tentang jenis-jenis caveat di sesi live yang sebelum ni, yang mana ada 4 jenis caveat. Jadi untuk yang sekarang ni saya sedang bercakap tentang caveat persendirian. Kenapa? Kenapa nak kena masukkan caveat ni? Sebab caveat ni kan bertujuan untuk melindungi kepentingan. Jadi bank mestilah nak secure part dia dengan meminta untuk masukkan caveat atas nama bank ke atas hartanah tersebut. Sebab yelah bank nak keluarkan duit yang banyak ni untuk bayar tebus hutang penjual kan. Jadi mestilah bank nak jaga kepentingan dia dahulu. Okey. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bukan ke rumah tu milik pembeli? Kenapa bank pula yang nak lindungi kepentingan mereka? Bukan apa sebabnya. Tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu bahawa hartanah itu sebabkan dia buat loan. Jadi hartanah itu dipegang di bawah gadaian bank pembeli, dan selagi pembeli tu tak habis lagi membuat bayaran pinjaman, selagi itulah hartanah itu berada di bawah gadaian bank. Jadi kenalah konsisten dalam membayar pinjaman. Kemudian peguam bank perlu periksa bahawa permohonan itu diluluskan dengan membuat land search. Daripada land search tu boleh semak lah kat dalam dalam land search tu kena semak lah, mesti ada tertera caveat bank tu dekat dalam tu. Barulah bank akan setujulah nak keluarkan duit tadi tu. Jadi selepas dah masukkan caveat, bank akan keluarkanlah sebahagian pembiayaan pembeli tu tadi untuk bayar tebusan baki hutang penjual. Okey. Kemudian apa lagi peranan peguam bank yang nantilah waktu akhir proses, peguam bank juga adalah pihak yang bertanggungjawab untuk mendaftarkan hartanah di pejabat tanah yang berkaitan. Jadi setelah semua proses dah selesai dan sudah lulus pendaftaran di pejabat tanah, peguam bank ni diperlulah serahkan bukti-bukti dokumen ataupun resit keserahan pendaftaran tu dekat pihak bank pembiayaan pembeli bagi melepaskan wang pembiayaan pembeli kepada akaun firma guaman peguam penjual. Jadi setelah duit baki harga belian ini dah dilepaskan kepada peguam penjual, barulah penjual akan menyerahkan milikan kosong rumah tu tadi dengan memberikan kunci rumah kepada pembeli. Saya harap selepas ini tuan-tuan dan puan-puan tidak lagi confused tentang apa peranan peguam-peguam. Kenapa ada banyak sangat jenis peguam kan? Nak beli satu rumah je tapi sampai 3 jenis peguam pula. Sebabnya masing-masing ada peranan masing-masing.